Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat datang saya ucapkan kepada pelajar baru Diploma Perakaunan KPMIM bagi sesi 3 2020. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam sesi ini meskipun bukan secara bersemuka, meskipun tidak berada di kolej, tetapi sesi ini dapat juga diteruskan, yang mana tujuannya tidak lain tidak bukan bagi memberi penerangan, pengenalan kepada para pelajar sekalian berkenaan dengan Diploma Perakaunan yang bakal dijalani dalam tempoh 2 tahun akan datang. Saya Hamizul Hazrin bin Hassani selaku Ketua Jabatan Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan bertanggungjawab bagi menyelia para pelajar sekalian dan juga program Diploma Perakaunan ini. Untuk makluman para pelajar sekalian, dalam taklimat ini saya akan memberi penerangan berkenaan dengan struktur organisasi jabatan. Kemudian saya akan memberi penerangan berkenaan dengan objektif yang ingin dicapai dalam program Diploma Perakaunan ini, dan seterusnya saya akan memberi penerangan berkenaan dengan struktur program yang mana mengandungi subjek-subjek yang bakal diambil oleh para pelajar sekalian dalam tempoh 2 tahun ini. Untuk itu, saya akan mulakan pembentangan saya berkenaan dengan carta organisasi jabatan. Berdasarkan kepada slide yang ada di hadapan ini, pegawai yang tertinggi di dalam kolej ini adalah pengarah, iaitu Tuan Haji Suwandi bin Sanusi. Saya yakin para pelajar sekalian telah pun mengenali beliau dalam sesi pengenalan bersama pengarah. Dan pengarah ini dibantu oleh 3 orang timbalan pengarah, iaitu timbalan pengarah akademik, timbalan pengarah hal ehwal pelajar dan juga timbalan pengarah hikmat pengurusan. Dan untuk makluman semua pelajar sekalian, Jabatan Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan ini terletak di bawah timbalan pengarah akademik. Ini bermaksud segala perkara berkaitan dengan akademik pelajar akan dirujuk di bawah akademik dan akan dibincang bersama dengan timbalan pengarah akademik bersama ketua-ketua jabatan yang lain. Seterusnya, perkara berkaitan dengan aktiviti pelajar seperti sukan dan rekreasi, co-curriculum terletak di bawah hal ehwal pelajar yang mana diselia oleh timbalan pengarah hal ehwal pelajar. Dan segala urusan berkaitan dengan fasiliti seperti urusan pelaporan kerosakan akan dirujuk di bawah timbalan pengarah hikmat pengurusan. Seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, terdapat beberapa orang ketua jabatan yang berada di bawah seliaan timbalan pengarah akademik, yang mana terdapat ketua jabatan yang menyelia, termasuklah diri saya, program-program Diploma Perakaunan di kolej ini. Ketua jabatan tersebut adalah Ketua Jabatan Sains Kuantitatif, Ketua Jabatan Pengajian Am, Ketua Jabatan Bahasa Inggeris dan juga saya sendiri Ketua Jabatan Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan. Jadi seperti mana semua sudah sedia maklum, Diploma Perakaunan terletak di bawah pengurusan saya, iaitu Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan. Manakala bagi Diploma Kreatif Digital Media Production dan juga Diploma in Computer Networking terletak di bawah Ketua Jabatan Sains Kuantitatif. Manakala bagi Diploma in English Communication terletak di bawah seliaan Ketua Jabatan Bahasa Inggeris. Dan bagi Ketua Jabatan Pengajian pula, Ketua Jabatan ini ataupun jabatan ini menyelia subjek-subjek yang berkaitan dengan subjek-subjek umum seperti amal Islami, dinamika Islam, Mandarin dan juga matematik. Seterusnya saya ingin
maklumkan berkenaan dengan bilangan pelajar dan pensyarah bagi Jabatan Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan. Untuk makluman para pelajar sekalian, bilangan pensyarah bagi Jabatan Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan ini terdiri daripada 24 orang pensyarah, yang mana 12 orang daripada itu merupakan pensyarah perakaunan. 9 orang pensyarah adalah pengurusan perniagaan, 2 orang pensyarah undang-undang dan seorang sahaja pensyarah ekonomi. Dan bagi bilangan pelajar, bilangan semasa bagi pelajar di Departemen Perakaunan tidak termasuk pelajar baharu semester ini, berjumlah 274 orang. Yang mana seperti mana pelajar sekalian dapat lihat dalam slide, pelajar bagi semester 2 terdiri daripada 92 orang, semester 3 16 orang, semester 4 21 orang, pelajar semester 5 126 orang dan pelajar semester 6 15 orang. Dan terdapat juga pelajar semester 8 iaitu 4 orang sahaja. Baik. Kenapa perakaunan? Ini merupakan soalan yang saya sering ajukan kepada para pelajar baru, terutamanya dalam sesi taklimat yang diadakan pada setiap semester. Pada sesi taklimat lepas, saya sering menerima jawapan dan maklum balas daripada pelajar baru. Dan pelbagai jawapan yang saya terima. Dan pada sesi kali ini, saya tinggalkan jawapan tersebut pada pelajar sekalian. Dan apa yang penting sekali yang ingin saya sampaikan di sini adalah saya ingin para pelajar sedar dan betul-betul jelas akan tujuan utama diploma perakaunan ini diadakan. Dan jelas akan tujuan utama para pelajar sekalian menyambung pengajian di sini. Tujuan utama kita bukanlah untuk mengeluarkan sijil kepada para pelajar sekalian. Dan seperti juga pada pelajar sekalian, tujuan utama kalian adalah bukan untuk menghabiskan diploma sahaja. Kita ada objektif yang ingin dicapai. Pihak kolej ada objektif sendiri, pelajar juga perlu ada objektif yang jelas. Kenapa? Sekiranya kita tidak ada objektif yang jelas, para pelajar sekalian akan jadi leka. Para pelajar sekalian akan jadi malas. Para pelajar sekalian akan menjadi lalai dalam memastikan pencapaian akademik itu dapat diteruskan. Pencapaian akademik itu berada dalam tahap yang baik. Kerana apa? Disebabkan tidak mengetahui apakah objektif, apakah matlamat sebenar yang ingin dicapai sepanjang sesi 2 tahun ini. Untuk itu, saya ingin jelaskan secara terperinci tentang objektif yang ingin dicapai oleh kolej dan juga objektif yang perlu dicapai oleh para pelajar sekalian. Seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, pihak kolej mempunyai objektif tersendiri dalam memastikan perjalanan program diploma perakaunan di kolej ini berjalan dengan lancar. Dan objektif tersebut disebut sebagai Program Education Objective ataupun akronimnya PEO. Yang mana PEO ini perlulah selari dengan matlamat dan tujuan para pelajar sekalian belajar di sini. Jadi maksudnya di sini adalah para pelajar sekalian perlu memastikan bahawa apa sahaja tindakan, apa sahaja keputusan yang dibuat, apa sahaja usaha yang dibuat perlulah selari dengan 4 PEO yang saya ingin terangkan di sini. Berdasarkan daripada slide yang ada di hadapan ini, terdapat 4 PEO yang mana para pelajar perlu capai, para pelajar perlu miliki, para pelajar perlu perolehi apabila tamatnya sesi pengajian selama 2 tahun ini. Bagi PEO yang pertama, knowledgeable and technically understand financial transaction in preparing accounting records for internal and external reporting purposes. Objektif pertama ini merujuk kepada kebolehan para pelajar sekalian secara teori dan secara practically dalam memahami segala urusan berkaitan dengan keuangan, iaitu financial, terutamanya dalam menyediakan rekod-rekod perakaunan. Bagi tujuan apa? Bagi tujuan untuk dibentangkan kepada pihak dalaman dan pihak luaran. Siapa pihak dalaman tu? Pihak dalaman terdiri daripada bos kita, terdiri daripada pekerja-pekerja kita. Kenapa pihak dalaman perlu tahu? Kerana untuk membuat keputusan yang terbaik. Dan siapa pula
pihak luar atau eksternal. Eksternal merupakan siapa? Pelabur. Eksternal merupakan individu yang berminat dengan syarikat. Jadi untuk individu tersebut mengetahui prestasi syarikat, perlulah dia tahu secara terperinci ataupun secara umumnya tentang prestasi syarikat. Jadi untuk memastikan laporan itu lengkap dan laporan itu baik, seorang itu perlu memiliki kemahiran seperti mana yang disebut dalam PEO 1. Seterusnya bagi PEO 2, para pelajar perlulah mampu untuk menggunakan ICT dalam menyampaikan maklumat dan juga dapat menunjukkan kemahiran kepimpinan dalam organisasi. Seperti mana yang dijelaskan dalam PEO 2, capable to utilize ICT to communicate effectively and demonstrate good leadership in organisation. Bermaksud apa? Para pelajar dalam masa tempoh 2 tahun ini perlulah memiliki kemahiran ICT untuk tujuan apa? Nak menyampaikan maklumat, nak menyampaikan info. Bukan sahaja pandai menggunakan ICT, bukan sahaja pandai menggunakan Facebook, bukan sahaja pandai menggunakan social media, bukan sahaja pandai menggunakan Excel, tapi pandai menggunakan alatan tersebut untuk menyampaikan maklumat. Dan pada masa yang sama, dapat menunjukkan kemahiran, kemampuan untuk memimpin. Kenapa? Sepanjang para pelajar berada dalam sesi ini, para pelajar akan berada dalam kerja-kerja berkumpulan. Boleh jadi semasa dalam kelas, boleh jadi semasa aktiviti co-curriculum. Okay, pada waktu itu, para pelajar perlu menunjukkan kepimpinan, kemahiran kepimpinan dalam menguruskan organisasi ataupun menguruskan kumpulan yang telah ditugaskan itu. Seterusnya, bagi PO yang ketiga adalah ethical and professional in providing service and demonstrate good social skills in their profession. Maksudnya apa di sini? Kita inginkan pelajar menjadi seorang graduan yang bukan sahaja pandai, mahir dari sudut teknikal, tapi seorang yang ethical, seorang yang mempunyai etika. Yang bermaksud seorang yang berintegriti dalam memastikan bahawa segala urusan perakaunan itu berjalan mengikut kepada standard, berjalan mengikut kepada piawai yang telah ditetapkan. Bukan mengambil peluang, bukan belajar perakaunan untuk mengubah, untuk menipu, untuk memanipulasi maklumat bagi tujuan kepentingan diri maupun kepentingan pihak lain. Dan bagi PO yang keempat adalah mampu ataupun saya baca di sini, capable to provide administrative supports and management and are able to explore entrepreneurship activities. Maksudnya apa di sini? Maksudnya pelajar mampu untuk memberi support, memberi bantuan dari sudut pengurusan dan juga mampu untuk menerokai segala aktiviti berkaitan dengan keusahawanan. PO yang keempat ni sebenarnya berkait secara langsung dengan visi misi MARA, yang mana ingin menaikkan usahawan. Jadi para pelajar sekalian perlulah tahu bahawa bila kita telah berjaya mengambil sekeping diploma maupun sekeping ijazah, itu bukan bermaksud kita telah memiliki pekerjaan. Itu tidak menjanjikan pekerjaan. Tetapi di sini kita ingin menyebut bahawa sepanjang tempoh 2 tahun ini, pelajar perlulah belajar untuk menjadi seorang usahawan. Kalau tidak menjadi seorang usahawan pun, belajar mempunyai pemikiran seorang usahawan, pemikiran sebagai seorang usahawan. Apakah ada pemikiran sebagai seorang usahawan? Antaranya adalah berdikari. Antaranya adalah apa? Mampu untuk mencari penyelesaian bagi segala masalah yang dihadapi. Jadi untuk itu, para pelajar perlulah sentiasa bukan sahaja tahu dan ingat, tapi perlu sedar akan objektif-objektif ini. Kenapa? Bila kita tahu dan kita sedar akan objektif yang ingin dicapai ini, secara tidak langsung pelajar akan menjadi lebih bersungguh, menjadi lebih berusaha untuk memastikan objektif ini dapat dicapai. Seterusnya saya ingin menerangkan berkenaan dengan struktur program bagi diploma perakaunan ataupun diploma in accounting, yang mana saya yakin semua pelajar telah sedia maklum akan tempoh diploma perakaunan ini, iaitu selama 2 tahun.
Jadi untuk itu saya ingin teruskan penerangan saya ini berkenaan dengan subjek-subjek yang bakal diambil sepanjang tempoh 2 tahun ini. Berdasarkan daripada slide yang saya tunjukkan ini, jumlah jam kredit yang perlu pelajar capai adalah sebanyak 91 jam kredit. Ini bermaksud untuk membolehkan seorang pelajar itu menghabiskan diplomanya, pelajar itu perlu memastikan bahawa jam kredit ataupun kredit awal yang telah diambil adalah berjumlah 91 jam. Bermakna sekiranya tidak cukup, pelajar perlu memastikan bahawa semua subjek yang diambil adalah lulus. Baik. Dan seperti mana yang pelajar dapat lihat, pada semester 1 iaitu semester ini, para pelajar akan mengambil sebanyak 4 subjek. Dan seterusnya bagi semester 2 sebanyak 8 subjek, semester 3 sebanyak 8 subjek, semester 4 ataupun pada tahun kedua semester 1 bersama dengan 3 subjek, seterusnya sebanyak 2 subjek, dan pada tahun kedua, hujung tahun kedua, sebanyak 6 subjek yang perlu diambil. Baik. Kalau dilihat daripada prerequisite yang saya tunjukkan di sini, terdapat simbol hashtag di tepi kod ini. Simbol hashtag ini bermaksud untuk pelajar mengambil English Proficiency 2, pelajar perlulah lulus English Proficiency 1. Cuba lihat kod yang saya highlightkan, ENG 1432, ENG 1432 sama. Sama juga seperti subjek yang lain, seperti Mandarin Proficiency 2. Untuk para pelajar mengambil subjek Mandarin Proficiency 2, pelajar perlulah lulus dahulu FLG 1072, di mana FLG 1072 Mandarin Proficiency 1. Okay. Bukan sahaja bagi subjek-subjek bahasa, tetapi bagi subjek-subjek perakaunan. Dan ini sangat penting. Kerana apa? Kalau pelajar lihat di sini, saya cuba tekankan bagi subjek FA5 ataupun Financial Accounting 5. Untuk membolehkan pelajar mengambil subjek Financial Accounting 5, pelajar perlulah lulus ACC 2513 iaitu subjek Financial Accounting 4. Tapi untuk mengambil subjek Financial Accounting 4 pula perlu lulus ACC 2043 subjek Financial Accounting 3. Ini bermaksud untuk membolehkan para pelajar mengambil subjek-subjek ini, perlu pastikan bahawa subjek yang mempunyai kita panggil sebagai prerequisite ini telah lulus. Sekiranya pelajar gagal dan pelajar perlu mengulang, pelajar tidak boleh mengambil subjek berkenaan pada semester hadapan. Sebagai contoh, sekiranya pelajar gagal bagi subjek FA1, maka bagi semester 3 pelajar tidak boleh mengambil subjek FA2. Pelajar perlu mengambil subjek FA1 dahulu, barulah boleh mengambil untuk subjek FA2 dan seterusnya. Begitu juga subjek-subjek yang lain. Jadi para pelajar perlu pastikan bahawa setiap subjek ini dapat lulus dengan cemerlang. Jadi mudah-mudahan penerangan ringkas ini dapat memberi gambaran tentang apa yang para pelajar perlu ambil dan struktur secara amnya, secara kasarnya tentang apa yang pelajar akan jalani sepanjang tempoh 2 tahun ini. Untuk itu, untuk penerangan lebih lanjut, para pelajar boleh rujuk kepada mentor-mentor sekalian. Dan insyaAllah jika ada rezeki pada semester hadapan, mungkin kita boleh berjumpa secara bersemuka. Dan saya doakan agar segala urusan pembelajaran di rumah dan di mana sahaja para pelajar sedang jalani sekalian berada dalam keadaan baik, insyaAllah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.